Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam sorotan berita dunia Islam. Berikut berita penting dunia Islam sepanjang 7 hingga 13 Julai 2021. Hamas kecam penyertaan 4 negara Arab. Ain al-Asad Iraq dilanda serangan roket. Situasi di Gaza menjadi perbincangan antara Rusia dan Hamas. Mengapa Amerika Syarikat berkeras untuk menduduki Syria? Hamas mengutuk penyertaan 4 negara Arab bersama rejim Israel dalam simulasi perang NATO yang dipimpin Amerika sebagai pengkhianatan. Mesir, Maghribi, Tunisia dan Emirah Arab Bersatu UAE adalah antara 32 peserta latihan tentera laut yang dinamakan sebagai Sea Breeze 2021 di Laut Hitam yang dihoskan bersama oleh Armada ke-6 Tentera Laut Amerika Syarikat dan Tentera Laut Ukraine. Pasukan Tentera Laut Israel juga mengambil bahagian dalam manuver maritim tahunan yang bermula pada 28 Jun dan akan berakhir pada 10 Julai. Gerakan Perjuangan Palestin dalam satu kenyataan yang dikeluarkan pada hari Isnin mengatakan, kami mengutuk penyertaan negara-negara Arab dan Muslim dalam manuver ketenteraan dengan rejim Zionis. Penglibatan semacam itu adalah pengkhianatan terhadap negara Palestin dan tujuannya yang adil, katanya, menyeru negara-negara Arab untuk segera menarik diri dari acara itu dan memboikot sebarang kegiatan sivil dan ketenteraan bersama dengan rejim Zionis. Usaha sama dengan rejim yang menduduki wilayah Palestin tidak hanya menghalalkan kewujudan rejim ini tetapi juga memperkuat rancangan jahatnya untuk mengyahudikan Al-Quds, merampas tanah Palestin, mengusir penduduk Palestin dari rumah mereka dan melakukan kekejaman, kata kumpulan pejuang itu. Serangan roket ke atas kemudahan ketenteraan yang terletak di utara ibu kota Baghdad itu telah mencederakan 3 orang. Ain al-Asad adalah satu-satunya pangkalan di negara ini yang masih menempatkan pasukan gabungan antarabangsa yang memerangi pengganas. Sekurang-kurangnya 14 roket telah ditembak ke pangkalan Ain al-Asad pada hari Rabu, mencederakan 3 orang, kata tentera gabungan yang dipimpin Amerika. Itu bukan serangan pertama terhadap markas ini tahun ini. Pada bulan Mei, ia disasarkan oleh serangan drone, tetapi tidak ada pasukan Amerika atau tentera gabungan yang ditempatkan di pangkalan itu cedera. Belum ada kumpulan yang mengaku bertanggungjawab atas serangan itu setakat ini. Timbalan Menteri Luar Negeri Rusia, Mikhail Bogdanov dan Timbalan Ketua Biro Politik Hamas, Musa Abu Marzuk, telah membincangkan keadaan di semenanjung Gaza melalui perbualan telefon, kata Kementerian Luar Rusia pada hari Rabu. Pada 7 Julai, atas inisiatif pihak Palestin, satu perbualan telefon antara Wakil Menteri Luar Negeri Rusia dan Wakil Presiden khas untuk Timur Tengah dan Afrika, Mikhail Bogdanov dengan Musa Abu Marzuk, Wakil Ketua Biro Politik Hamas, kata sebuah kenyataan. Semasa perbincangan itu, Abu Marzuk berkongsi pandangannya mengenai perkembangan keadaan di Gaza dan sejauh mana keperluan untuk menyelesaikan masalah ekonomi dan kemanusiaan rakyat Palestin, kata kementerian itu. Kedua-dua pihak itu juga membincangkan isu bagi mengembalikan Kesatuan Nasional Palestin sebagai perkara asas bagi menyelesaikan konflik Palestin-Israel. Seorang pengkaji politik berkata, alasan Amerika berkeras untuk menduduki Syria dan Iraq adalah kerana lokasi geografi kedua-dua negara di rantau ini yang berada dalam barisan penentangan antarabangsa termasuk Iran, Syria, Iraq, Lubnan dan Palestin.
Hasan Shakir menyatakan dalam program Al-Hadath bahawa Amerika Syarikat tidak mahu garis ini wujud dengan sokongan Paksi Perjuangan. Shakir menyatakan bahawa rancangan Amerika untuk menduduki Syria dan Iraq bukan hanya untuk melindungi kepentingan Rumah Putih, tetapi juga untuk melindungi kepentingan musuh-musuh Paksi Perjuangan seperti rejim Zionis. Beliau menambah bahawa tujuan lain pendudukan Amerika ke Syria adalah untuk memusnahkan negara itu, merampas sumbernya terutama minyak dan menyokong tentera upahannya untuk berkhidmat dengan rejim Zionis dan sekutunya. Beliau mengingatkan Amerika Syarikat mengetahui bahawa setelah pembunuhan Soleimani dan Al-Muhandis, Paksi Perjuangan berikrar untuk mengusir penjajah dari rantau tersebut. Beliau juga menyatakan bahawa Amerika Syarikat akan terus meletakkan tenteranya di Syria dan Iraq. Maka, jika keadaan kebangkitan ini berlanjutan, ia akan melancarkan operasi ketenteraan terhadap pasukan musuh. Sekian sorotan berita dunia Islam. Dengarkan kata-kata hikmah ini. Saudara, manusia paling jahat adalah seseorang yang mencari aib orang lain dan buta tentang aib sendiri. Fikirkanlah. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Sejagat TV, Kebangkitan Islam Sejagat. Hingga kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum.